A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah sahabat semua, penonton semua yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita sambung lagi tazkirah mengenai 40 hadis tentang keberkatan. Hari ini masuk hadis ke-17. Iaitu kita nak tengok ialah apakah hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW yang boleh membawa kita kepada keberkatan. Iaitu hari ini kita ambil 3 hadis, iaitu mengambil harta dengan cara yang halal. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famasaluhu kamasalil ladzi ya'kulu wa la yashba'. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengambil harta dengan haknya maka ia akan diberkati padanya, dan siapa yang mengambil harta tanpa haknya maka diibaratkan seperti seorang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa kita tengok ulasan hadis ini. Nabi SAW sentiasa mengingatkan pada sahabat dan juga pada kita semua tentang pentingnya keberkatan harta yang diperolehi. Di mana Hakim bin Hazim, maknanya daripada hadis ini disebut bahawa daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Nabi kata siapa ambil harta dengan benar, cara yang betul, cara yang halal, maka Allah berkati. Cara yang halal, pendapatan yang halal, sumber yang halal, ya, Allah akan berkat. Allah akan berkat padanya. Dan siapa yang mengambil harta tanpa hak, dia ambil harta tu bukan hak dia, ya, bukan untuk dia. Kerana harta tu untuk orang ramai tapi dia guna untuk dia, untuk keluarga dia, salah. Ya, harta tu untuk rakyat tapi digunakan oleh orang tertentu, salah. Ya, atau mengambil riba, salah. Itu untuk harta orang lain dirampas secara terpaksa. Maka ia diibarat seperti seorang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Jadi orang yang ambil harta secara batil, secara salah, sama ada menipu ke, rasuah ya, menindas orang ke, mengambil hak tanpa hak dia, bukan hak dia diambil, maka Rasulullah sebut maka tak ada keberkatan. Diibarat seorang makan tetapi tidak pernah kenyang. Cuba sahabat tengok, makan tak kenyang, makan je. Sebab tu orang yang macam ni tak ada keberkatan kerana dia akan merasa tak puas-puas dengan harta, tak cukup-cukup harta. Duit dah ada banyak dah dalam bank, berpuluh ribu dah, tapi tak cukup lagi. Tipu lagi orang. Contoh, ya. Itu contoh saja. Diceritakan diceritakan bahawa Hakim bin Hizam pernah berkata, aku pernah meminta sesuatu daripada Rasulullah SAW, lalu baginda memberinya padaku. Ini cerita Hakim bin Hizam radhiyallahu an, sahabat Nabi, ya. Dia pernah berkata, aku pernah minta sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda beri padaku. Kemudian aku minta lagi pada baginda, baginda memberinya lagi padaku. Kemudian aku masih memintanya lagi pada baginda dan baginda tetap memberinya padaku. Kemudian baginda bersabda, 3 kali dia minta, ya. Ya Hakim, inna hazal mal khadiratun hulwatun wa man akhazahu bisakhawati nafsin burika lahu fih wa man akhazahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih kallazi ya'kulu wa la yashba. Hakim berkata, sungguhnya harta ini indah menghijau lagi manis. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa dermawan, maka ia akan diberkati padanya. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa rakus,
maka ia tak akan diberkati padanya. Ibarat seorang makan tetapi tidak pernah berasa kenyang. Jadi ini cerita Hakim bin Hazim. Dia minta Nabi dah sampai tahap 3 kali dalam hadis ni. Nabi pun ingatkan dia, wahai Hakim, harta ni menghijau lagi manis. Betul lah kan, macam pokok yang hijau dan manis yang menarik orang untuk mencarinya, mengambilnya, merebutnya. Sebab tu orang tak puas-puas dengan harta kan. Ya, dah ada pun orang cari lagi. Kalau cari dengan cara berkat tak ada masalah, dengan cara halal. Jangan ambil secara tidak halal, ya. Siapa ambil dengan jiwa dermawan, ambil dengan dermawan, maka diberkati. Ambil dengan rakus, tak cukup-cukup dah ada, ambil lagi, kan. Bantuan patut tak layak pergi ambil juga, maka jangan sekali-kali, itu adalah berdosa. Bantuan tu untuk rakyat awam, B40 kita ni ambil juga, contoh. Siapa mengambilnya dengan rakus, maka tidak akan diberkati. Ibarat seorang makan tapi tidak pernah kenyang. Jadi kesimpulan dari hadis ini, sahabat semua, kalau kita nak berkat daripada harta kita, ambillah secara, kita hendaklah mengambilnya secara halal, sumber yang halal, cara yang halal, dan juga tidak mengambil hak orang lain. Kalau tidak, Nabi kata tak ada keberkatan. Tanda tak berkat tu, kita tengoklah tak cukup-cukup, gila dunia, lupa akhirat, ya. Kalau diambil tu untuk infak kan, bila suburkan untuk infak, itu adalah diberkati Allah. Baik, hadis ke-18, keberkatan buah tamar. An Salman ibn Amir yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur. Daripada Salman bin Amir yang menerima periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jika seorang dari kamu berbuka puasa, ini nak puasa dah kan, berbuka puasa, maka berbukalah dengan buah tamar kerana ia mempunyai keberkatan. Sekiranya tak jumpa, maka berbukalah dengan air kerana ia merupakan penyuci. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang hasan, ada makna hadis yang baik. Jadi mengenai keberkatan pokok tamar ini, Al-Bukhari Muslim meriwayatkan Abdullah bin Umar sambil berkata, ketika kami duduk di sisi Nabi SAW, ya, ini cerita keberkatan tamar. Dan hadis tadi menerangkan bagaimana cara untuk dapat keberkatan. Untuk keberkatan ialah bila buka puasa, bukalah dengan buah tamar. Ya, mula dengan tamar dulu. Jangan makan benda lain dahulu. Lepas tu kalau tak ada, Nabi kata minumlah air. Itu merupakan penyuci, ya. Makan tamar berkat. Berkatnya kerana dia dia mudah proses kan, untuk beri tenaga pada kita yang berlapar selama 12 jam. Bukan 24 jam, daripada awal pagi terbit matahari sehingga ke maghrib, ya. Moga-moga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan barakah, dalam keadaan sehat, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Moga Allah jemput kita lagi untuk berpuasa pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah sebulan lebih lagi. Mengenai keberkatan buah kurma atau tamar ini, Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar sambil berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami dihidangkan dengan umbuk pokok kurma. Rupanya umbuk pokok kurma pun ada. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sungguhnya terdapat sepohon pokok yang mempunyai keberkatan seperti keberkatan seorang muslim. Jadi Nabi kata pokok kurma ni ada barakahnya. Dia boleh guna belaka daun, dia boleh guna buah apatah lagi kan, ya, kulit dia, semua boleh guna. Ni umbuk dia. Sebab tu Nabi ibaratkan pokok kurma ini berkatnya seperti seorang muslim. Macam mana orang muslim itu berkat? Iaitu sentiasa taat pada Allah dan boleh memberi kebaikan pada orang. Bukan aja baik pada diri dia, dengan jujur ikhlas,
taat pada Allah, berakhlak mulia, tetapi juga memberi kebaikan pada jiran tetangga, kepada keluarga sebagai ayah, pada keluarga barakahnya diberi kebaikan, membina rumah tangga yang baik, didik anak yang baik, bantu orang lain, bantu orang yang susah, macam orang yang pergi ke Turki, Syria, bantu orang susah tu, ya. Itu contoh orang-orang yang seperti pohon kurma yang berkat. Ya, adanya memberi manfaat pada orang lain, bukan pada diri saja. Lantas aku dapat mengagak bahawa pokok yang dimaksudkan Nabi ialah pokok kurma, maka aku teringin memberitahu pada Nabi. Ya. Ini adalah riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia tahu dah Nabi sebut tu sepohon pokok yang punya keberkatan seperti keberkatan seorang Muslim. Dia tahu dah bahawa itu kurma, tapi sebabkan dia ni muda, masih kecil, dia kata aku nak beritahu pada Nabi itu pokok kurma wahai Rasulullah. Kemudian aku menoleh dan aku dapati bahawa aku ialah ke-10 antara 10 orang yang ada ketika itu. Aku hanyalah paling muda antara mereka. Maka aku terus mendiamkan diri, lalu baginda bersabda, ia adalah pokok kurma. Tengok akhlak Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia tengok 10 orang ada sahabat kat situ, dia paling muda, dia tak beritahu pun, dia tahu tu. Tapi dia masih menghormati kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang senior lagi. Kan begitu barakahnya, berkatnya anak kepada Sayyidina Umar yang menghormati orang tua, ya. Baik, jadi kesimpulannya nak berbuka, buka dengan buah kurma. Kalau tak ada air, ya. Jadi kita sama-sama kita ambil semua ni, yang ni semua orang amalkan, sahabat, kan. Hadis ke-19, keberkatan makan secara berjemaah. Makan beramai-ramai. Makan. An Wahsy bin Harb an abihi an jaddihi anna ashaban Nabi SAW qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nasba. Qala fala'allakum taftariqun. Qalu na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum wazkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fih. Maksud hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini hadis yang hasan, ya, hadis yang boleh diamalkan. Daripada Wahsy bin Harb, daripada bapanya dia, datuknya, bahawa Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya kami makan tetapi kami tidak rasa kenyang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barangkali kamu sekalian makan berasing-asingan. Mereka jawab benar. Lantas baginda bersabda, maksudnya makanlah secara berjemaah, sebutlah nama Allah ke atasnya, nescaya kamu sekalian akan diberkati padanya. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Jadi Nabi pesan, ya, sahabat ni bernama Wahsy bin Harb. Dia ambil daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa sahabat Nabi pernah bertanya, wahai Rasulullah, kami makan tapi tak kenyang. Kenapa ya Rasulullah? Ya, kenapa ya Rasulullah? Kami makan, kami tak kenyang. Lalu baginda kata, mungkin kamu makan ni berasing-asing, makan seorang-seorang, ya. Makanlah berjemaah, sebutlah nama Allah ke atasnya, nescaya kamu sekalian akan diberkati. Jadi kalau kita nak berkat, makan berkumpulan. Yang kita tengok orang-orang jemaah tabligh contoh, kan, makan dengan dulang, dan orang lain pun ada, kan, makan 4 orang sedulang, ataupun tak berdulang pun tak apa, makan dalam beramai-ramai, kan, buat bekas beras lauk asing pun nasi kita makan satu grup. Itu adalah barakah, ya. Sesungguhnya makan secara berjemaah amat dituntut dalam Islam. Yang bagus sekali dan dulang tu lah, kan. Kita adanya sifat tanam, kita didik sifat penting jaga orang lain. Taklah ambil lauk kita seorang, kita jaga orang lain pun nak juga, makna sifat sabar, kan, tidak tamak dan sebagainya. Sungguhnya hal ini demikian disebabkan melalui cara tersebut kita dapat mengelak kekurangan atau pembaziran, tak membazir. Sama lain dan semua akan dapat berasa kenyang dengan izin Allah. Keberkatan rezeki ini ada pada waktu ia dikongsi bersama. Rezeki ini mesti kongsi bersama. Jangan makan seorang-seorang, bawa makan ambil je. Makan bersama, letak kat kawan-kawan, makan bersama. Jadi sebab itu sahabat semua, kalau kat surau ada buat jamuan, kita bawa sekali, kan. Bawa lah, walaupun sebekas ni bawa. Walaupun kita beli dua supik je kata, kan.
2 bekas saja. Okey, tak apa. Melalui cara makan bersama ini juga menimbulkan rasa kasih sayang sesama keluarga, saudara mara dan sahabat handal. Dia timbul kasih sayang sebab kita makan sama, cakap masa makan. Masa makan jangan diam, bercakap-cakap kan, untuk mengeratkan silaturahmi. Okey, satu lagi iaitu hadis ke-20, keberkatan makan dari tepi bukan tengah makanan. Ni kalau dalam dulang. Ya. Ataupun bukan dalam dulang pun. Nabi ajar kita tadi dia suruh makan berjemaah. Yang ini Rasulullah suruh kita makan ambil dari tepi, bukan dari tengah-tengah. Kita baca hadis. Ani bin Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu tanzilu wasatat ta'am fakulu min hafatih wala ta'kulu min wasatih. Daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan itu akan turun di tengah-tengah makanan. Oleh itu makanlah dari bahagian tepi makanan tersebut, jangan makan di tengah-tengahnya. Hadis ini juga hasan sahih. Hadis sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar keberkatan sesuatu makanan dia terletak di tengah-tengah bahagian makanan tersebut. Maknanya kalau dalam bekas tu kita ambil yang keberkatan suatu makanan terletak di tengah-tengah bahagian makanan tersebut. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya makan makanan tersebut dari bahagian berdekatan dengan diri kita terlebih dahulu. Ia termasuk apabila ingin memakan makanan yang terdapat dalam pinggan, hendaklah dimulai makan dari bahagian tepi dahulu supaya mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata keberkatan tu sesuatu makanan terletak di tengah-tengah bahagian makanan. Kalau pinggan kat tengah tu ataupun ada dulang. Jadi Nabi ajar kita supaya keberkatan tu sama-sama dirasai. Nabi suruh kita makan tersebut di bahagian berdekatan dengan kita. Kita ambil yang dekat sekali dengan kita. Kalau dulang tepi sekali. Kan kalau pinggan pun kita ambil dari tepi. Kita tak ambil tengah-tengah terus kan. Kita ambil tepi. Jadi makan tepi akhirnya sampai ke tengah, sampai ke tepi sana balik. Ya. Jadi supaya keberkatan itu dapat dirasai. Sebab tu kita jangan tinggal makanan kan. Tinggal tak makan habis. Ambillah sekadar yang perlu. Sebab kita dah belajar Nabi ajar kita menyukat makanan. Kan ambil sekadar yang perlu. Jangan macam tempat kenduri kita ambil banyak kita tak habis. Itu tamak namanya. Macam dalam hadis tadi. Ini termasuk apabila makan makanan dalam pinggan hendaklah dimulai makan dari bahagian tepi dahulu supaya mendapat keberkatan dari Allah. Ambil tepi dulu Allah berkat. Begitu juga kalau ada lauk hidang maka kita ambil lauk yang paling dekat dengan kita. Barulah pergi ke tengah. Di situ cara adab yang Nabi ajar. Dan Nabi kata keberkatan tu turun di tengah-tengah makanan. Jadi biar kalau kita pergi cekar ambil tengah dulu, dia habis ke kita je. Tapi kalau kita ambil dari tepi, semua orang akan merasa sedikit sebanyak daripada tengah. Ya, jadi itu saja Ustazah rasa kita belajar 4 hadis pada hari ini. Hari ini semuanya mengenai makanan dan juga mengenai keberkatan buah tamar, mengenai harta yang halal dengan cara yang halal baru dapat berkat. Kedua, keberkatan buah tamar, ya, berbuka dengan buah tamar berkat. Dan diibaratkan buah tamar ni macam seorang Muslim, dia hidupnya penuh berkat bukan pada dirinya saja tetapi kepada orang lain. Ya, buat kebaikan pada orang lain. Makan secara berjemaah, berkat. Dan juga cara makan berjemaah ialah dari tepi bukan dari tengah. Supaya di tengah tu ada keberkatan, kita sama-sama dapat merasainya. Dan ambil dari tepi itu pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita tidak rakus dan penyabar. Ya, jangan cekau mentang-mentang lauk tu lauk ayam. Contoh. Ramai orang suka ayam kan. Jadi Ustazah rasa setakat itulah. InsyaAllah kita akan sambung kepada hadis 21. Keberkatan menjilat jari dan melicinkan bekas makanan. Ya, InsyaAllah di masa yang lain. Segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kejahilan adalah daripada diri Ustazah. Ustazah minta maaf kalau ada silap. Hari ini kita buat penggambaran di taman di luar, ya, kita ambil di luar outdoor sekali untuk mengambil udara bersih, ya, insya-Allah. Moga semuanya apa yang kita buat mendapat keberkatan dari Allah. Kita carilah redha Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hidup kita berkat dan
Allah sudi memberi rahmat pada kita dan menjemput kita di akhirat nanti dengan syurga Allah. Sahabat semua, hibah yang paling besar, hibah Rabbani kepada seorang hamba ialah yang terbesar apa? Hibah Rabbani atau pemberian Allah yang paling besar kepada seorang hamba Muslim, hamba mukmin, ialah balasan syurga. Bukan hibah terbesar, pemberian Allah terbesar dengan banglo besar, tidak di dunia, tapi Allah kurniakan syurga. Itulah pemberian Allah, atau kita kata hibah termahal dan terbesar yang paling bertuah yang didapati oleh seorang mukmin apabila di akhirat nanti. Sudah pasti kita semua target untuk keredaan Allah di akhirat. Apa kita buat di dunia, pastikan Allah redha, ya. Dan juga kurniaan atau hibah, sebab semalam kita belajar Asmaul Husna Al-Wahhab. Wahab Allah kepada seorang keluarga suami isteri ialah anak yang soleh dan solihah yang akan merupakan satu jariah untuk dia di akhirat nanti. Ya, dia dah ada di kubur, dah ada di alam barzah, tapi anak-anak yang soleh mendoakannya, memberi sedekah niat untuknya, melakukan amal jariah untuknya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, moga-moga hidup kita diberkati Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.